Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton di rumah. Selamat datang ke rancangan Jom Kenali UMCCED, di mana kita akan berkenalan dengan UMCCED, dengan siapa itu UMCCED, program apa yang ditawarkan dan apakah keistimewaan UMCCED itu sendiri. Saya hari ini hos anda, Iza. Semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua penonton-penonton di rumah. Tetamu istimewa bersama saya pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan bin Ismail, pengarah UMCCED. Beliau berpengalaman luas dalam bidang undang-undang dan juga pengurusan pendidikan. Di UMCCED sendiri beliau memang terkenal dengan seorang yang hands on lah orang kata dan banyak mencetuskan perubahan. So apa khabar doktor? Khabar baik hari ini, tapi dah nervous lah sebabnya awak nervous, saya pun jadi nervous dah ya. Tapi saya tengok doktor orang kata sebagai ni santai-santai lah saja pada kita pada hari ni kita santai saja. Ya betul, kita sama-sama orang kata kongsikan lah. Ya, sampai kita menahan nafas, kita relax je. Okey, baik. Seterusnya kami hadirkan individu yang tidak asing lagi dalam di kalangan UMCCED, Dr. Zuraida Abdullah, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademi UMCCED. Beliau memiliki pengalaman dan kepakaran dalam pengurusan pendidikan dan kepengetuaan. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, bagi yang masih tertanya-tanya, UMCCED adalah akronim untuk Universiti Malaya Center for Continuing Education, atau dalam bahasa Melayunya adalah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. So, tanpa melengahkan masa lagi, langsung saja saya masuk kepada topik pertama kita. Saya ingin menjemput Dr. Zu untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang UMCCED. Silakan doktor. Terima kasih Iza. Sebenarnya sebelum saya menjelaskan tentang UMCCED, saya ini boleh dianggapkan sangat bertuah lah berada di UMCCED. Ya, ada yang mengatakan SED dengan UMCCED, kan, SEED dan sebagainya lah. Tapi menjadi kebiasaan bagi saya daripada peringkat awal lagi ketika saya dilantik sebagai Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni di UMCCED ini, saya biasa menggunakan UMCCED. Jadi berilah ruang kepada saya menggunakan ini, kalau tidak nanti terbelit-belit lidah saya. Okey, pasti ramai orang ingin mengetahui tentang siapa kami. UMCCED ditubuhkan pada 1 April 1998. Ya, penubuhan UMCCED merupakan langkah strategik Universiti Malaya untuk menyelaras dan menambah baik urusan penawaran program peringkat sijil dan diploma. Normally ya, kalau kita sebut tentang UMCCED ataupun orang kata Universiti Malaya, pasti mereka tidak akan menjangkakan UM menawarkan di peringkat sijil dan diploma. Ya, Tuan Pengarah. Pada mulanya UMCCED ni, Iza, telah memulakan operasi di bangunan bakti siswa dengan hanya kurang daripada 10 orang staf, dan sekarang organisasi UMCCED ada dalam lebih kurang 116 orang staf, Iza. Wow. Itu sesuatu yang saya rasa amat menakjubkan. Jadi siapa yang tak nak datang ke UMCCED sebenarnya? Come over to us ya, insya-Allah ya, kita akan beri yang terbaik kepada bakal-bakal pelajar, terutamanya pelajar diploma dan pelajar eksekutif. Ramai yang selalu bertanyakan, adakah UMCCED ini adalah private wing Universiti Malaya? Nak kata yes ke tidak? No. No. Ya, kita bukan swasta. Okey. UMCCED sebenarnya adalah sebuah pusat tanggungjawab PTJ di bawah Universiti Malaya dan merupakan institut pengajian tinggi awam. Perlu saya ingatkan kepada semua, terutamanya warga Universiti Malaya sendiri, bahawa UMCCED adalah merupakan anak, ataupun kita kata bukan anak syarikat sebenarnya. Kami adalah PTJ. Ya? Macam fakulti lah kan? Ya, macam fakulti doktor. Kita nak jelaskan di sini bahawa UMCCED adalah merupakan kita katakan jantung yang utama ya di UM. Betul. Ya. Dengan ini jelaslah UMCCED membuka peluang kejayaan sebagai sebahagian aset penting Universiti Malaya. Jadi kalau kita tengok ranking pula di peringkat dunia UM,
adalah pada 70 yang terbaik, di Asia ke-19 yang terbaik dan nombor 1 yang terbaik di Malaysia. Untuk pengetahuan penonton, ada 2 program yang kita ingin highlightkan hari ini, iaitu diploma sepenuh masa dan diploma eksekutif. Jadi ya, kita sebenarnya ya, kalau kita tengok ya, kerana dalam hal ilmu pelajar, saya bukan jaga anak-anak saja. Maksudnya mahasiswa-mahasiswa aja, Dr. Mizan. Izzah ya. Tetapi kami juga sebenarnya memastikan ya program-program sepenuh masa ini menjadi popular di seluruh Malaysia dan juga satu hari nanti ia menjangkau ke Asia Tenggara di Asia sendiri. Iaitu 4 program ini, iaitu Diploma in Management, Diploma in Human Resource Management, Diploma in Business Management dan Diploma in Accounting. Sasaran program ini adalah untuk pelajar SPM. Kalau kita kata hari ini yang mengatakan ramai yang tak berminat untuk meneruskan pengajian mereka, saya boleh sangkalkan. Kerana kita nampak ya, yang memohon ni Izzah, hampir 5 ke 8,000 permohonan. Terpaksa kami tepis-tepis lah. Dan kita mengharapkan pada tahun ini Dr. Mizan sebagai pengarah kami UMC-SET, ya, kita cuba mendapatkan seramai 1,400 pelajar. Ya. Jadi syarat kemasukan kita sangatlah friendly. Sangat mudah adik-adik, anak-anak yang di luar sana, terutama ibu bapa di luar sana, perlu hanya lulus SPM dengan 3 kredit dan lulus bahasa Inggeris. Hanya untuk diploma in accounting sahaja kita memerlukan syarat khas, iaitu kredit dalam subjek matematik. Saya rasa panjang sangatlah untuk saya nak menerangkan lagi banyak lagi yang saya nak membawa ya anak-anak di luar sana dan malah ibu bapa ya untuk datang ke sini. Yang paling yang saya lihatlah ya, diploma ini sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada anak-anak masa depan ya. Hanya 2 tahun bersama dengan kami, insya-Allah kalau result bagus, UKM, UiTM, UTM, malah UM sendiri membuka ruang pada anak-anak untuk meneruskan pengajiannya. Dr. Zul, terima kasih atas penjelasan yang begitu orang kata detail lah ya, tentang program-program diploma dan juga diploma eksekutif. Seperti mana yang Dr. mention tadi, ini kita boleh katakan sebagai program dasar lah ya, program dasar UMCCED itu sendiri, iaitu program diploma kita dan juga program diploma eksekutif. Baik Dr. Zul, sekarang saya ingin jemputlah Dr. Mizan untuk terangkanlah sedikit tentang environment dan UMCCED experience ni, lebih terperincinya dengan experience sebagai pelajar diploma di UMCCED. Untuk beri orang kata perkongsian lah kepada sesiapa yang nak join our family, maksudnya di Universiti Malaya, apakah gambaran ataupun apakah yang mereka boleh expect daripada pengalaman tersebut. Silakan Doktor. Terima kasih Izzah. So, bila Izzah kata ceritakan pengalaman tentang sebagai pelajar diploma di UMC-SET ni, saya bukan alumni UMC-SET, so tak pernahlah berpeluang belajar di UMC-SET ataupun di Universiti Malaya sendiri. Tapi saya akan bercakap dari segi perspektif apa orang kata pengalaman yang akan dilalui sekiranya para pelajar di luar sana menyambung pengajian di UMC-SET. Saya pun macam Dr. Zuraidah juga menggunakan UMC-SET. So kalau kita punya pengurus tertinggi dia menggunakan UMC-SET, jadi kita tak kisahlah SET ke SET ke, tapi tempatnya seperti yang nampak dalam gambar kat belakang itulah. Jadi sebenarnya bila kita sebut Universiti Malaya ni, semua akan teringat kepada kampus Lembah Pantai itulah, yang dekat Bangsa tu, yang the main campus tu. Dan kami pun kalau nampak bangunan kami tu memang dekat di bahagian belakang pentas ni, nampak gambar tu, kami memang terletak berdekatan dengan kampus utama itulah. Itu yang biasanya diketahui oleh khalayak ramai lah, umum. Tapi sebenarnya kita ada 2 lagi kampus UMC-SET ni, kita panggil UMAC lah. UMAC PJ, UMAC PJ, dan juga satu lagi di UMAC
Bacok, Kelantan. Saya pun terkejut mula-mula saya memegang jawatan sebagai pengarah UMC-SET ni. Saya pun sebenarnya tak menyangka bahawa kita ada kampus di Bacok secantik ini. Kalau kita tengok dengan keadaan dia tu, macam tak sangka pun itu di Kelantan. Ya. Dia memang ini di PJ pula. Kalau kalian nampak di PJ ni pun sama, dia punya color dengan warna yang dipilih tu sama untuk menggambarkan satu identiti yang samalah. Ya, tapi kita nampakkan benda tu modern, fresh, dan juga memberi semangat kepada pelajar untuk belajar dengan bersemangatlah. Okey, jadi dia ada 2 kampus tu, dan kalau saya nak bagi para penonton lebih biasa lagi dengan kampus PJ ni, kalau yang pernah masuk UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sekitar tahun 90-an, awal tahun 2000 ya, UIA pada ketika itu dia punya pusat matrik dia di PJ. So dia sebenarnya itulah kampusnya sebenarnya. So dah tua dah kampus ni, dah lama dah. So walaupun kita macam bersemangat nak memberikan yang terbaik kepada para pelajar kita, tapi kita risau juga Izzah, sebab bila kampus ni dah agak lama, so banyak jugalah kekurangan, dan juga orang kata kita nak bagi nampak cantik dan selesa pun banyak juga benda yang kita kena buat lah. Untuk menceriakan lah ya doktor. Betul. Kalau dalam di sini ni kita ada kalau di PJ ni sebenarnya kita panggil dia Kolej Kediaman ke-13. Dia ada cafeteria kat situ. Kalau yang pernah masuk UIA tu tahulah. Dan selain daripada UIA, apa lagi yang pernah ada kat situ, Dr. Zul? Dia panggil juga Universiti Islam kan, Malaysia. Universiti Islam Malaysia. Lepas tu kita yang menempatkan pelajar asasi. Pelajar asasi di sana. So macam dia macam sebuah kampus. Dia ada cafeteria, kita ada sediakan perkhidmatan bas lah. Perkhidmatan bas untuk ke kelas, untuk pelajar-pelajar kita. So kalau kampus Kelantan pula, dia terletak di Bacok tu seperti saya katakan tadi tu, dan kampus ni sebenarnya sangat baru. Dulu di sebuah pusat latihan yang bukan pusat latihan, di sebuah college yang lain lah, untuk bukan UM, dan kita dah cantikkan dia, dah buat renovasi yang sangat memakan belanja yang sangat besar lah sebenarnya ya. Dan dekat sini fasiliti dia termasuklah bilik-bilik kuliah, cafeteria, ruang rekreasi dan macam-macam lagi. Boleh tak saya nak berikan sedikit pertambahan apa yang Dr. Mizan nyatakan tadi di Bacok kan. Sebenarnya inilah satu tarikan kepada rakyat Kelantan. Betul? Ya. Rakyat Pantai Timur untuk meneruskan pengajian mereka di peringkat diploma di Universiti Malaya. Betul. Saya dengar cerita Dr. Zul, pensyarah-pensyarah kita di Bacok kata orang Kelantan ni kalau boleh dia suka anak dia dekat dengan dia. Jadi kalau macam tu memang berpeluang lah masuk ke Universiti Malaya, tapi dekat Bacok. Kalau saya lah Dr. Mizan, kalau saya masih muda lagi, saya ada anak-anak besar ya Izzah, yang mungkin lepasan SPM, pasti saya grab the opportunity. Siapa tak nak anak-anaknya ke Universiti Malaya? Saya pasti ramai yang bercita-cita tinggi dan inginkan anak-anaknya berada di Menara Gading yang menjadi ranking yang pertama di Malaysia. Ranking pertama di Malaysia, ranking nombor 70 kata doktor tadi di dunia kan. Universiti ya. Jadi macam mana Izzah? Itulah satu perkongsian yang menarik sekali daripada doktor. Sebab saya sendiri sebenarnya, to be honest doktor, sebab saya pun tidak berpeluang juga explore keseluruhan kawasan, especially di UMAT Bacok tu lah. Tapi bila kita tengok di di paparan tadi, di paparan skrin Pusat Pendidikan Universiti Malaya Bacok tadi, saya rasa macam saya setujulah dengan Dr. Zul. Kalau saya boleh masa dapat dipulangkan semula lah juga, saya nak ambil peluang inilah. Sebab apa? Sebab perjalanan ke pusat pendidikan Pusat Pendidikan Universiti Malaya di Bacok tu sendiri sebenarnya orang kata saya boleh kata macam calm, peaceful. Dia ada that that mode of dia carry mood orang kata
memfokuskan pelajar tu sendiri. Yang menariknya pantainya. Betul, dekat dekat dengan pantai. Besut. Betul. Boleh cross Terengganu kan. Sebab masa lawatan saya ke sana lah sekali. Saya dibawa oleh pegawai di Bacok. Saya dibawa pula daripada ke UMAC Bacok. Saya dibawa pula sebab dia berhampiran dengan RTC tak silap saya. Pusat transformasi luar bandar kat situ. Kat situlah juga kopok lekonya. Kat situ jugalah nasi dagangnya, nasi kerabunya. Itu dari segi tarikan makanan lah untuk saya. Tapi bagi saya ianya adalah satu orang kata environment yang sesuai lah untuk pelajar-pelajar ni belajar, menuntut ilmu. Itu yang sebenarnya kita nak. Kita nak wujudkan keselesaan. Itulah ya doktor ya? Betul. Okey. Mungkin doktor nak jelaskan tentang apakah expectation doktor dari segi improvement of facilities di sana, specifically di orang kata di Bacok sendiri dan juga satu lagi kampus which is di PJ lah. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit? Okey, saya jelaskan dalam bentuk cerita lah Iza. Kalau tadi Iza dengan Dr. Zul cerita tentang apa yang indah dan cantik ni, jadi saya untuk bahagian yang section ni saya kena cerita yang sudut pandang yang lain pula tentang kampus ni sebenarnya. So mula-mula saya sampai tu, saya pergi masa tu dengan Encik Zaini, kita punya ketua jabatan pentadbiran lah. So kami naik kereta. So masa pergi tu hati saya dah berdetik dah macam ini jauh juga masuk ke dalam kampung ni. So bila masuk tapi suasananya macam Iza katalah dia tenang, hijau ya. Lepas tu orang kampung ada di kiri kanan jalan tu macam bila nampak kita ni macam zaman dulu-dululah, dia angkat tangan, dia macam mesra walaupun sebenarnya tak pernah jumpa. Okey, lepas tu sekali tiba terpaparlah atau nampaklah termuncullah bangunan UMC Bacok tu. Saya perkataan pertama yang keluar pada mulut saya, cantik juga rupa dia. Kan? Sebab tak sangka pula dekat tengah kampung ada kampus yang cantik macam ni. Lepas tu Cik Zaini kata dengan saya, nanti doktor belum tengok dalam lagi ni. Jadi saya pun kata, oh ya ke? Belum siap semua ke? Dia kata, belum lagi, kita tengah renovation, insya-Allah untuk kemasukan bulan November nanti memang sempatlah, dia kata. So kita pun masuk. So kita masuk dalam tu memang bahagian yang dah siap macam nampak dalam gambar tadi tu memang cantik. Memang cantik apa semualah, tapi ada lagi banyak lagi sebenarnya renovation yang masih belum siap ya. Yang masih belum siap, dan ada di antara renovation yang dah siap sekalipun, perabot ni Iza, kalau dekat UMAC Bacok ni dia menggunakan perabot yang lama daripada college yang dahulu. Jadi agak macam masa saya nampak tu mereka tak pasang perabot lagi sebab baru siap renovationnya. Saya nampak tu saya rasa macam saya kalau boleh nak berikan yang lebih baik daripada itulah untuk pelajar saya, pelajar-pelajar UMC SET. Jadi kita ada banyak rancangan sebenarnya untuk orang kata membuat renovasi lagi dan juga menambah perabot ataupun kalau boleh menukar perabot tu kepada perabot yang lebih baik lah. Dan juga kita adalah banyak lagi rancangan lain. Sebagai contoh, auditorium di UMAC Bacok tu sekarang kita memang tengah mencari penaja, kalau boleh orang yang boleh taja, sebab auditorium ni dah siap tapi kosong. Sebab kita tak ada bajet untuk nak dapatkan perabot yang bagi saya betul-betul sesuai lah untuk tujuan pembelajaran di peringkat pengajian tinggi. Macam masa saya bincang dengan Cik Zani tu, kita macam kata yelah, kalau kita nak dapatkan kursi biasa boleh, tapi kita kalau nak dapatkan kursi yang betul-betul untuk auditorium tu ya. Begitu juga dengan asrama dan juga bilik-bilik kuliah, sebab dia sebelum tu dia adalah macam orang kata college untuk, tak silap saya, nursing ke apa. Lepas tu dia macam suasana dia tu macam susunan bilik kuliah tu macam classroom sekolah. Jadi kita ada banyak rancangan-rancangan lain yang kita nak buat, nak cantikkan dia punya landscape, nak bawa bermacam-macam lagi perubahan lah. So kita memang memerlukan banyak bantuan. Tu kalau UMAC Bacok, saya boleh teruskan ke panjang cakap ni? Boleh. UMAC PJ pula, sebab saya memang pernah belajar lah di situ. Jadi masa saya belajar pun tempat tu memang dah agak tua lah. Jadi bila saya nak pergi tu, sekali lagi dengan Cik Zaini jugalah, saya kata, ini rasanya lagi daripada zaman dulu pun saya dah rasa lama, sekarang ni rasanya lagi lama lagi ni. So bila sampai-sampai tu memang nampak tenang, nampak seperti sebuah universiti ya.
Ya, kita kita dibawa ke Mahalah Abu Bakar. Kalau yang pernah belajar kat sana tahulah Mahalah Abu Bakar ni yang paling besar kat situ ya. Mahalah Abu Bakar ni kita belum renovate lagi. Yang kita dah renovate is Mahalah Zainab dengan Umar kan. Ya. Jadi macam kita dah renovate yang tu. So yang tu nampak okey sikit lah. Okey sikit, tapi dekat Zainab contoh ni, bila saya naik ke bilik-bilik tu, mereka buka lah bilik dan sebagainya, ada juga dalam bilik tu yang macam apa ni orang kata, dinding yang ada mold ya, kita nak kena bersihkan. Lepas tu ruang common area untuk pelajar tu sebenarnya ya, ruang common area tu macam tak orang kata tak kalau boleh tunjukkan gambarnya ke di skrin ke supaya kita dapat tunjukkan kepada penonton gambar ruang common area tu. Sebab common area kalau kat Zainab tu dia macam kosong lah. Ruang common area tu kita nak jadikan dia nampak macam, sebab saya nak tunjuk gambar tu sebab apa tahu, ada gambar contoh kalau macam mana kita nak jadikan rupa common area tu. Jadi begitulah, kalau di PJ tu memang Mahalah Abu Bakar tu yang sekarang belum lagi kita touch langsung tu, memang kalau pergi melawat tu memang rupa kejadian dia tu memang dah usang lah. Jadi kita nak orang kata memerlukan sumbangan dan tajaan untuk menaik taraf dan juga menambah baik lagi lah ruang tu. Okey, dalam kata lain tu doktor, boleh saya katakanlah sebenarnya orang kata demi menambah baik orang kata fasiliti, selain daripada kita nak membaiki infrastruktur sedia ada, kita nak dapatkan macam saya tadi sebutkanlah sebagai orang kata environment, pengalaman orang kata pembelajaran yang selesa lah untuk kegunaan pelajar-pelajar UMC SET tu sendiri Doktor. Mungkin saya nak tambah sikit lah. Bila kita bercakap tentang kolej kediaman di peringkat universiti, pastinya kita nak melihatkan bagaimana suasana pembelajaran di peringkat pengajian tinggi. Betul. Kalau kita lihat bangunan Abu Bakar tu, bayangkan pada umur saya 23 tahun dahulu dan hari ini tak perlulah saya nyatakan umur saya. Bayangkan juga terus saya nak kira lah doktor. Ya. Dulu kalau saya dapat masuk tu, pasal masa tu dia belum suami saya, boyfriend saya lah kan. Saya masuk tu memang nampak memang cantik dengan dia punya teknis court dia. Okey, suasana pembelajaran dia tu sungguh menarik lah ya, dan kita cuba nak bangkitkan balik suasana pembelajaran di mana bila orang masuk saja dia tahu inilah kampus. Betul. Ya, kampus pengajian tinggi UMC SET. Saya memang merasa banggalah kalau sekiranya nanti Tuan Pengarah ya, Profesor Mada Dr. Mizan setuju agar KK13 itu bertukar nama kepada KK UMC SET. Yang merujuk kepada bagaimana kita bangkit untuk membangunkan kolej kediaman ini untuk pelajar-pelajar kita. Kalau sekarang ni kita ada 941 yang memenuhi Umar dan Zainab. Dan selepas ini insya-Allah bila Abu Bakar, kita tambah baik dengan usaha dan idea yang diberikan oleh pengarah ya, kita akan mengisi seramai sekurang-kurangnya 1,500 lagi. Banyak tu, ramai. Kita pasti boleh tu insya-Allah Doktor. InsyaAllah, dengan bantuan semualah. Okey, baik. Doktor ada nak tambah apa-apa lagi ke? Saya cuma nak cakap ni Liza, saya bukan daripada Universiti Melaya. Saya bukan alumni. Saya adalah alumni UIA dan juga UKM untuk PhD saya lah. Tapi bila bercakap tentang tajaan ataupun bantuan sumbangan ke arah pendidikan tinggi ni, pengajian tinggi ni untuk pelajar dan sebagainya kan, untuk kita anak-anak Malaysia lah kan, saya tak ada rasa macam saya UIA ke, saya UKM ke. Jadi saya menyerulah kepada semua penonton yang sedang menonton kita punya sembang petang ni ya, supaya macam membantulah kita untuk menaja dan juga memberi sumbangan supaya kita dapat memberi yang terbaiklah kepada para pelajar kita
walaupun tak kisahlah daripada mana kita asalnya graduate pun, tapi this is actually not for any university, it's basically for the students lah. Itu yang saya pentingkan lah. Baik, terima kasih Dr. Mizan. Dr. Zul, mungkin ada kata-kata penutup daripada Dr. Zul ke yang boleh? Disebabkan fungsi saya kepada hal ehwal pelajar, kepada UMC-SET, sudah pasti saya ingin mendapatkan support daripada ibu bapa. Pelajar-pelajar di luar sana, ya, kita cuba target, bayangkan kalau pelajar kita we manage to get another 800, lepas tu kita tambah lagi yang ada yang di apa yang ada terkini, mungkin kita akan membawa pelajar seramai 2,500, ya. Pasti kalau RM10 sebulan pun, insya-Allah, ya, kita boleh membina satu institusi pendidikan di bawah UMC-SET yang kita kata melahirkan mahasiswa diploma, di peringkat diploma, untuk menggegarkan universiti-universiti yang di luar sana apabila mereka menerima pelajar-pelajar kami UMC-SET. Betul? Setuju? Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Dr. Zul, terima kasih kepada Dr. Mizan atas masa dan juga info yang disumbangkan. Okey. Saya menyeru jugalah kepada penonton-penonton di luar sana, kalau sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan. Kejap, boleh saya celah sikit ke? Walaupun dah terhujung, saya terasa tak puas lagi nak cakap tadi tu. Silakan Doktor. Dekat yang untuk saya kata bila saya menyeru sumbangan tadi kan, kita memang buka sumbangan ni memang seluas-luasnya. Perancangan kita adalah macam contohnya Abu Bakar tu, kalau kita boleh bagi sumbangan kepada yang boleh menyumbang dalam amount yang sederhana ataupun yang biasa tu, kita galakkan dan kita sangat-sangat welcome. Tapi juga kalaulah ada dekat luar sana yang boleh menyumbang terus untuk satu tingkat tu terus, itu pun kita buka juga kepada mana-mana syarikat ataupun mana-mana organisasi yang boleh berbuat demikian. Kita buka seluas-luasnya, dan tingkat tu kalau nak dijadikan promosi untuk brand ataupun apa-apa jenama pun kita buka juga. Kalau macam di PJ tu, dia ada banyak tingkat dekat Mahal Abu Bakar tu. So kalau katakan ambil satu tingkat tu terus jadi nama tingkat Dr. Zuraidah, boleh. Kita tukar. Kalau apa suka Dr. Zuraidah? Saya? Warna saya sebenarnya lebih kepada earth colour. Earth colour. So macam beige macam itulah. So mungkin ikut colour kesukaan masing-masing dan sebagainya. So kita buka luas-luas benda tu. Okey, itu je lah nak cakap, takut lupa. Okey. Maksudnya macam team level lah maksudnya Doktor Maksudnya setiap tingkat tu kita berimpikan begitulah. Maksudnya kalau sekiranya ada penaja-penaja di luar sana macam Datuk Vida kan, dia pernah sponsor Kelantan Red Warriors tu kan. Kan dia buat semua pakai uniform warna pink kan. Lepas tu kena cakap pamoga aku putih tu kan. So bukanlah nak kata kita nak cari macam penaja macam itu sahaja, terbuka pada semua. Tapi macam maksudnya boleh kita temakan mengikut kepada penyumbang tu punya preference lah. Macam tu. Okey, saya percaya yang tu mungkin boleh diambil lah peluang ini kepada semualah bakal-bakal orang kata yang sudi menyumbang. Kami alu-alukan. Sekali lagi terima kasih Dr. Mizan, terima kasih Dr. Zul atas informasi yang saya fikir komprehensif lah, cukup. Orang kata cukup untuk kita kenal siapakah sebenarnya UMCCED ini sendiri. Okey, kepada anda di luar sana yang berminat dengan program yang kami tawarkan, boleh layari www.umcced.edu.my, dan kepada pihak yang ingin memberikan penajaan yang saya ulangkan semula, boleh hubungi kami di 017-367-8484 atau emailkan kepada umcced@um.edu.my. Sekali lagi saya ulang, umcced@um.edu.my. Dan saya fikir itu sahajalah dari kami pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua atas tontonan dan juga waktu anda semasa tayangan ini, dan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.